Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ni insya-Allah dengan seorang lagi tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nama beliau ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Kata Nabi SAW yang merupakan salah satu khususiat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyiduna Abu Ubaidah. Kata Nabi SAW, "Likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Setiap umat akan ada seorang yang paling amanah dan jujur. Maka yang paling amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Beliau memiliki wajah yang tampan, bertubuh yang agak kurus, tinggi, dan memiliki jambang yang agak nipis. Ini menyebabkan siapa sahaja yang memandang kepadanya akan tertarik, akan merasa tenang. Bahkan orang-orang yang bergaul dengannya akan merasai kebaikannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dalam keadaan itu juga, yakni dengan sifat yang dimiliki olehnya, beliau adalah seorang yang sangat lemah lembut. Tawadhu'nya sangat tinggi, bahkan sangat pemalu. Namun, jika ada sesuatu yang menuntutnya menjadi tegas, beliau adalah orang yang paling tegas di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka seolah-olah dia seekor singa yang menerkam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kata Sayyiduna Abdullah bin Umar, ada 3 orang Quraisy yang wajah mereka itu sangat tampan dan manis. Akhlak mereka sangat baik dan mereka bersifat sangat pemalu. Jika mereka berbicara dengan kamu, mereka tidak akan mendustakan kamu. Dan jika engkau berbicara dengan mereka, mereka tidak akan mendustakan engkau. Mereka itu ialah yang pertama, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyiduna Amir bin Abdullah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan di kalangan para sahabat yang terawal memeluk Islam di kota Mekah. Dan Islamnya Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan beberapa orang lagi sahabat terkemuka adalah hasil ajakan daripada Sayyiduna Abu Bakar yang terawal memeluk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia memeluk Islam, yakni setelah dia merasa tertarik dengan Islam, maka Sayyidina Abu Bakar membawanya bersama dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Maz'un, Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengiklankan Islam mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka merupakan paksi kepada Islam yang tertegak di atas bahu-bahu mereka, dakwah yang tersebar sehingga ke seluruh dunia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tentulah tidak asing bagi kita untuk mengetahui bahawa mereka yang terawal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah akan menempuh kepayahan yang
tak mampu diceritakan oleh lidah kita, yang tak pernah dialami oleh mana-mana penganut agama di atas muka bumi ini. Berhadapan dengan cabaran yang begitu dahsyat, kehidupan yang begitu keras, kesakitan dan juga kehinaan yang dilemparkan kepada mereka oleh Quraisy yang sangat berpegang teguh dengan syirik mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka ini menjadikan mihnah yang dipikul oleh Sayyidina Abu Ubaidah dan para sahabat yang lain, menyebabkan mereka menjadi biasa di atas segala tekanan, segala kesakitan, sehinggalah mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Namun berlaku satu peristiwa yang lebih berat bagi diri Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah berbanding 13 tahun yang beliau hadapi di kota Mekah. Tidaklah kesakitan, cercaan, halangan daripada berniaga, diboikot di pulau sehingga tidak boleh membeli, tidak ada makan dan minum, itu tidak apa-apa berbanding satu peristiwa yang cukup dahsyat dan besar ini. Apakah peristiwa itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ia berlaku pada peperangan Badar, ketika mana tentera Islam berhadapan dengan tentera besar musyrikin dengan bilangan yang begitu kecil, 313 berhadapan dengan 1000 orang di kalangan tentera musyrikin. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menampakkan ketegasan dia dan menunjukkan keberanian dia, maju mengkucar-kacirkan benteng musuh sehingga menimbulkan ketakutan di dalam hati orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin. Lalu siapa saja yang berhadapan dengan dia akan lari. Kalau Sayyidina Abu Ubaidah marah ke arah seseorang, orang tu akan lari. Dia kalih kat kau ni akan lari. Dia kalih kat kau ni akan lari. Kecuali seorang saja. Bahkan seorang ni bukan Sayyidina Abu Ubaidah yang cari dia yang cari Sayyidina Abu Ubaidah. Bila dia berhadapan dengan Sayyidina Abu Ubaidah akan kalih ke arah lain. Kalau dia mai belah kanan, dia kalih kiri. Kalau mai kiri, dia kalih kanan. Kalau dia duduk depan, dia pusing belakang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sehingga ini menyebabkan kepayahan ke atas Sayyidina Abu Ubaidah untuk meneruskan jihadnya. Sehinggalah orang itu benar-benar menghalangnya daripada terus berperang. Akhirnya dia perangi orang itu, lalu dipenggal kepalanya sehingga orang itu tersungkur di medan Badar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, siapakah orang itu? Itu adalah ayah kepada Sayyidina Abu Ubaidah yang bernama Abdullah Amir bin Abdullah. Abdullah bin Al-Jarrah itu ialah ayah kepada Sayyidina Abu Ubaidah yang turut serta dalam peperangan Badar, berada di pihak tentera musuh. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terpaksa untuk membunuh ayahnya sendiri dalam medan perang. Kerana apa? Kerana agama disekat, kerana jihad dihalang. Lalu kerana itu turun satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terdapat dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka itu akan mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri,
saudara kandung mereka, ahli keluarga mereka. Mereka ini orang-orang yang Allah telah catat dan pahat dalam hati mereka iman yang begitu kukuh. Lalu Allah kuatkan mereka dengan semangat yang ditiupkan kepada mereka, dan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Kekal mereka hidup di dalam syurga itu. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha dengan Allah. Mereka itulah orang-orang milik Allah, pasukan tentera Allah. Ketahuilah bahawa tentera Allah adalah orang-orang yang menang. Ayat ini turun menyatakan betapa beratnya sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, sehingga mereka melebihkan Allah dan Rasulnya berbanding siapapun, termasuk ayah kandung mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Suatu hari Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka ini datang kepada Nabi SAW, lalu kata mereka, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, yakni Muhammad SAW, utuslah bersama kami seseorang di kalangan sahabatmu yang engkau berpuas hati dengan dia. Maknanya dia ni akhlak dia bagus, faham elok selok-belok agama, boleh dakwah kepada kami dengan jelas, supaya dia berhukum, yakni dia memutuskan beberapa perkara tentang harta dan juga kehidupan kami yang kami berselisih padanya di kampung kami. Sesungguhnya kamu, wahai orang-orang Islam, diredai oleh kami. Maknanya kami ni lebih tenang kalau orang Islam yang tolong selesaikan masalah kami. Maka ni orang Kristian, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masya-Allah. Tapi kerana sum'ah Nabi dan para sahabat begitu baik, keadilan, kejujuran yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat menarik minat orang-orang Kristian untuk berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Islam. Lalu kata Nabi SAW kepada beberapa orang wakil daripada kampungan Nasrani itu, petang ni hampa mai, aku akan hantar salah seorang di kalangan kami yang kuat dan sangat jujur dan amanah. Nabi tak sebut nama siapa. Waktu itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendengar kata Nabi tersebut. Maka kata Sayyidina Umar, aku pun segera keluar menunaikan solat zuhur lebih awal dari biasa. Tidaklah aku menginginkan apa-apa jawatan, tetapi yang aku nak ialah sifat dan gelaran yang Nabi sebut itu, Al-Qawiyul Amin, kuat dan amanah. Moga-moga aku yang dipilih oleh Nabi SAW. Ini cita-cita Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi pun salat zuhur dengan kami. Setelah selesai, Nabi mengimamkan kami. Nabi pun memandang ke kanan dan ke kirinya. Maka aku pun memanjangkan leherku, menegakkan badanku, supaya dapat dilihat oleh Nabi SAW. Lalu dia memilih aku. Namun Nabi terus memandang kiri dan kanan, sehinggalah matanya bertemu dengan wajah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi memanggilnya, wahai Abu Ubaidah, pergilah bersama mereka, tetapkanlah apa-apa yang berlaku di kalangan mereka dengan betul, hilangkan perselisihan mereka. Lalu kata Sayyidina Umar, Abu Ubaidah telah mendapat gelaran yang hebat tersebut. Tuan-tuan dirahmati Allah, Al-Amin ni, dia bukan biasa-biasa gelaran yang mudah-mudah kita nak bagi kat siapa-siapa. Tidak. Nabi SAW orang pertama yang diberi gelaran Al-Amin. Oleh siapa? Oleh penyembah berhala. Oleh orang-orang yang membunuh ikut suka. Orang-orang yang tanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Orang yang memperhambakan manusia. Bahkan manusia lebih teruk taraf dia daripada binatang. Orang-orang yang bila ada kuasa,
Kuasanya adalah ikut akal dan budi bicaranya. Tidak ada satu undang-undang yang menyekat orang-orang yang berkuasa. Namun dalam keadaan arak minuman mereka, judi hiburan mereka, wanita adalah sebagai perhiasan ataupun tempat mereka berseronok, bersukaria. Mereka melihat ada sesuatu yang lain pada diri Nabi SAW. Kejujuran yang mereka sangat bercita-cita tapi mereka tak pernah melakukannya. Lalu mereka gelarkan Nabi SAW dengan Al-Amin. Dan apabila Nabi menggelarkan pula Sayyidina Abu Ubaidah sebagai Al-Amin, maka tentulah kejujuran itu benar-benar ada pada diri Sayyidina Abu Ubaidah. Ini tidaklah menafikan sifat jujur itu daripada para sahabat yang lain, tidak. Namun ia lebih tertonjol pada diri Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, terutamanya dia jujur dengan Allah pada melaksanakan setiap arahan Allah, hingga ayahnya sendiri pun yang menghalangnya berperang dengannya, berperang dengan Nabi SAW, dibunuhnya kerana apa? Dia seorang prajurit Islam yang jujur. Boleh sahaja ditinggalkan, lalu ayahnya membunuh sahabat yang lain dalam peperangan tersebut? Tidak, dia yang membunuh ayahnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pada masa yang sama, Sayyidina Abu Ubaidah menghimpunkan kekuatan di samping sifat amanah dan kejujuran. Ini dapat dilihat pada beberapa peristiwa. Di antaranya, satu hari Nabi SAW mengutus satu kumpulan di kalangan para sahabat untuk mengekori satu rombongan dagangan milik Quraisy. Dan Nabi melantik ketua mereka. Di kalangan mereka itu Nabi melantik Sayyidina Abu Ubaidah sebagai ketua. Dan Nabi hanya memberi kepada mereka bekalan seuncang tamar. Keluar ni mesti berjalan jauh, banyak hari. Tapi bekalan yang Nabi ada, yang mampu Nabi bagi, hanyalah seuncang tamar. Tak ada yang lain dah. Maka apa yang dibuat oleh ketua mereka Sayyidina Abu Ubaidah, setiap hari dia akan agih sebiji tamar untuk setiap orang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita ni waktu nak puasa tu sok macam-macam dah makan. Lepas tu kok puasa pun macam-macam jenis kita makan. Hari ni tengok buah tadi saya berhenti pergi jalan tadi. Durian 3 biji beli. Manggih. Buah limau. Anak raya pula kata, muktan apa muktan. Mujuk muktan tak. Apa tidak? Berapa jenis? Kali harum. Berapa jenis? Buah-buahan. Yang kita ni tak keluar pergi jihad mana pun. Tak pergi terang mana pun. Seuncang tamar. Seuncang tamar. Orang yang pergi tu ramai. Maka apa yang dibuat? Sehari sebiji je. Apa yang para sahabat buat? Sama dengan ketua mereka Sayyidina Abu Ubaidah. Mereka akan isap dulu tamar tu. Isap dalam mulut. Kemudian, keluar tamar tu, mereka minum. Ayak kosong. Supaya ayak tu rasa tamar. Dan bila ayak tu rasa tamar, dia bagi sedikit kekuatan. Kemudian, mereka akan makan tamar tersebut untuk sehari itu sebiji sahaja. Esok macam tu pula. Allahu Akbar. Tu pun menang kan. Kita main lawan bola. Berapa juta habis. Berapa puluh juta habis. Hantar pelatih sana. Hantar pelatih sana. Bagi gaji lah. Apa semua. Bola. Kan. Tapi itulah. Kita pulun. Kita sungguh-sungguh pada perkara yang kurang bermanfaat. Dan pada perkara yang bermanfaat. Kita kurang memberi perhatian. Akhirnya terlepas banyak kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Pada peperangan Uhud pula, ketika mana pada pusingan yang kedua, tentera Islam ditewaskan oleh musuh di kalangan Quraisy. Ketika melihat porak-porandanya tentera Islam, bangun seorang musyrikin, dia naik atas tempat tinggi sikit, dia pun seru kuat-kuat, dia jerit, "Dulluni ala Muhammad. Dulluni ala Muhammad." Hampa tunjuk Ustaz, mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku nak pergi bunuh dia.
Waktu tu berkecamuk. Mereka diserang dari belakang oleh tentera berkuda dan dari depan tentera berjalan kaki. Selerak. Bila dengar saja Quraisy ni, kafir musyrik ini menjerit macam tu, mereka lain pun pakat tunjuk, ha hunak, Muhammad di sana, Muhammad di sana. Terus Sayyidina Abu Ubaidah dan 10 orang lagi sahabat, mereka membenting Nabi SAW yang terjatuh dalam lubang yang digali oleh Quraisy. Benting dengan apa? Dengan dada mereka. Tanpa baju besi, tanpa perisai. Mereka pegang tangan, buat bulat, menerima anak panah demi anak panah. Mencacah tubuh badan mereka sehinggalah mereka keluarkan Nabi SAW daripada lubang tersebut. Selepas terhentinya peperangan Uhud, Nabi SAW patah gigi depan Nabi SAW dan berlubang dahi dan pipi Nabi SAW tertusuk besi yang ada pada topi perang Nabi. Topi perang Nabi dilibah, patah gigi, terbenam hujung topi itu dalam dia punya besi itu termasuk dalam pipi dan dahi Nabi SAW. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mencabutnya daripada pipi Nabi SAW. Lalu kata Abu Ubaidah, tidak, izinkan aku untuk mencabutnya dengan perlahan. Maka apa dia buat? Dia nak tarik dengan tangan, takut Nabi sakit. Maka dia gigit besi itu dengan giginya dan dia mencabut perlahan-lahan. Setiap kali tercabutnya sebatang besi ataupun tusukan besi, tercabut sebatang gigi dia. Tarik pula satu gigi, tercabut sebatang gigi dia. Akhirnya dia pun hilang 2 gigi depan dia. Kata mereka, demi Allah, Sayyidina Abu Ubaidah orang yang paling tampan di kalangan orang yang tidak ada gigi hadapan. Kita kalau hilang gigi depan, terus buat gigi palsu lah. Memang kalau nak sembang pun tutup mulut lagu tu lah. Sebab apa? Tak ada gigi. Tapi ialah zaman tu mana ada gigi palsu apa semua. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat, dialah orang yang paling tampan di kalangan orang yang tidak ada gigi hadapan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu turut serta dalam setiap peperangan yang berlaku pada hayat Nabi SAW. Kemudian selepas itu dia turut serta dalam peperangan yang berlaku di bawah arahan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pula pada pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah sangat mentaatinya. Tidak pernah mengingkarinya. Apa saja arahan akan diturutinya. Sayyidina Umar sangat suka kepada Sayyidina Abu Ubaidah. Hingga dalam peperangan besar yang dia utuskan tentera, dia akan lantik Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima perang. Dan tidak pernah Sayyidina Abu Ubaidah menyalahi apa-apa arahan daripada Sayyidina Umar kecuali sekali sahaja. Apakah arahan yang tidak diikuti dan dipatuhi itu? Iaitulah ketika mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengutuskannya sebagai panglima perang, membuka kota Syam, menjatuhkan dan mengusir tentera-tentera Rom keluar daripada tanah Arab. Ya, dengan jayanya Sayyidina Abu Ubaidah dan tenteranya menyelesaikan misi dan tugasan tersebut. Namun, ketika mereka masih berada di Diyar Asy-Syamiyah, dengan ketentuan Allah, ta'un melanda. Yatarassad kulla man fiha. Dan ta'un itu menghambat setiap orang yang ada di Syam itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apa yang sedang kita hadapi hari ini juga adalah sejenis ta'un. Ta'un inilah wabak
yang bila dia kena seorang, dia tak akan berhenti. Dia akan pi berjangkit. Sampai berita itu kepada Sayyidina Umar. Tempat yang dia hantar tentera dia pergi perang, ada wabak ta'un yang sedang merebak. Lalu diutuskan utusannya yang paling cepat membawa surat untuk disampaikan kepada Sayyidina Abu Ubaidah. Dalam surat itu, bila dibaca oleh Sayyidina Abu Ubaidah, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, jika engkau baca surat aku di waktu pagi, jangan tunggu petang. Engkau mesti bertolak pulang terus ke Madinah. Jika sampai suratku ini di waktu petang, jangan tunggu malam. Bertolak terus. Jangan tunggu pula esok pagi pun. Bertolak terus. Kerana aku sangat berhajat denganmu untuk berada dengan aku. Ketika itu, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, minta maaf. Kali ini aku tidak akan mematuhi kamu. Ijtihad dia. Di mana yang Nabi ajar kepada mereka, bahawa jika kamu masuk ke satu tempat yang ada wabak, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Jika kamu mengetahui di satu tempat itu ada wabak, yang ni ta'un, jangan kamu pergi. Dan kalau kamu dah sampai, tak tahu datang sampai, jangan tinggalkan. Tinggallah Allah tentukan apa yang Allah kehendaki. Katanya, ditulis balik surat balas, utusan tu pun pulang. Dia kata, aku akan tetap bersama dengan tentera Islam di sini. Menangis Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kerana ditahu bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akan terkorban di Syam, di medan perang kerana wabak ta'un. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, benarlah. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah dijangkiti ta'un tersebut. Ketika dia sedang dalam keadaan bertarung nyawanya, nazak, dia berwasiat kepada tenteranya. Katanya, inni musikum biwasiyatin. Sesungguhnya aku wasiat kepada kamu dengan satu wasiat. Jika kamu terimanya, kamu akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Pertama, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah pada bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakanlah haji, umrah, dan hendaklah kamu saling berpesan dan nasihat menasihati, terutamanya kepada ketua kamu, umaraikum. Hari ini, ya, memang raja kerajaan untuk menasihati rakyat. Namun, sebagai tugas rakyat juga kena nasihati kerajaan. Barulah ketika itu kita menjadi ummah rahmah. Ummah yang penuh dengan kerahmatan. Saling tegur menegur. Saling memberi sesuatu demi kebaikan semua. Jika pemerintah menegur tentang kebaikan untuk rakyat, maka hendaklah patuh. Dan jika rakyat menegur kepimpinan, menegur kerajaan juga untuk kebaikan, kerajaan harus mendengar dengan baik kepada rakyat. Dan janganlah menyebabkan dunia kamu melalaikan kamu. Kerana sesungguhnya seseorang itu kalau diberi umur 1000 tahun pun, dia pasti juga akan mati. Dia tak boleh mengelak daripada kematian. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian itu ke atas semua manusia. Mereka akan mati. Namun, yang paling cerdik di kalangan mereka ialah yang paling taat kepada Tuhan dan yang paling banyak persiapannya untuk bertemu dengan hari kematiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Kemudian dia berpaling kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal yang turut serta dalam peperangan itu. Dia kata, wahai Mu'adh, engkau gantilah aku sebagai imam untuk salat dengan orang ramai. Isyarat kepada apa? Apa-apa lepas ni, bila aku mati, dengar cakap Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu pergilah dia bertemu dengan Allah. Pergilah dia dalam keadaan jiwanya yang begitu bersih, suci, membawa gelaran Al-Qawiyul Amin, kuat dan sangat jujur. Ayyuhan nas, kata Sayyidina Mu'adh bin Jabal, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya kamu telah dikejutkan dengan berita kematian seseorang yang demi Allah
Aku tidak pernah melihat orang lain yang lebih baik daripadanya, yang sangat jauh hatinya daripada membenci sesama Islam, dan yang sangat suka kepada kebaikan, sangat suka memberi nasihat kepada orang ramai. Maka mohonlah rahmat Allah ke atasnya. Moga-moga Allah juga merahmati kamu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itulah sekilas, secebis daripada kisah hidup Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan di kalangan sahabat yang sering kita mendengar namanya, sering kita membaca tentangnya. Namun bagaimana kita nak menyelusuri, mengikuti cara amanah, cara hidupnya yang penuh dengan amanah itu? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketahuilah bahawa di mana kata Nabi SAW, perkara pertama yang akan dicabut daripada umatku ialah amanah. Amanah. Ia semudah sesuatu yang terbang begitu sahaja. Kenapa? Amanah ni satu benda yang cukup berat. Demikian kata Allah, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami semawa langit, bumi, gunung ganang yang besar ini untuk memikul amanah, lalu mereka enggan dan merasa takut. Wa hamalaha al-insan. Terus orang pikul. Hari ini kita lihat zaman kita ni zaman orang berebut nak pikul amanah. Zaman orang yang bila cakap dia kata saya mampu, saya boleh buat. Jika diberi kuasa, jika diberi itu, jika diberi ini, saya akan itu, saya akan ini. Demi Allah, siapa yang mendabik dada begitu, dialah di antara yang terawal akan menyisihkan amanah. Ia bukan permintaan, ia bukan benda yang boleh diminta. Ia satu ujian berat yang dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas manusia. Moga-moga masih ada sifat amanah di kalangan kita, masih ada sifat jujur dalam diri kita, hinggalah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan jiwa kita bersih daripada sebarang pengkhianatan. Wallahu a'lam. Tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah jika Allah panjangkan umur kita, kita akan bersama pula dengan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat kerdil tubuh badannya, tetapi besar jiwanya, lautan ilmunya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.